8:12 malam, sebuah video pendek berdurasi hanya 11 saat mula tersebar perlahan di media sosial. Tiada caption panjang, tiada kenyataan rasmi. Malah muzik di belakang video itu juga hampir tenggelam oleh bunyi orang ramai di luar sebuah restoran kecil di Kuala Lumpur. Tetapi ramai mula berhenti menonton pada detik yang sama. Saat seorang lelaki berdiri diam di tepi pintu kereta, lalu membuka pintu itu perlahan sebelum Ziana Zain keluar, sambil tersenyum kecil. Bukan senyuman besar seorang selebriti di hadapan kamera, tetapi senyuman yang kelihatan terlalu tenang, terlalu jujur, sehingga ramai penonton mula berkata mereka sudah lama tidak melihat wajah seperti itu pada diri beliau. Dan entah kenapa, momen kecil itu terasa jauh lebih kuat daripada sebarang sidang media atau pengumuman cinta yang dramatik. Kerana selama bertahun-tahun, ramai sudah terbiasa melihat Ziana berjalan sendirian, menghadiri acara sendirian, pulang selepas konsert tanpa sesiapa di sisi. Seolah-olah kesunyian sudah menjadi sebahagian daripada imej dirinya yang paling dikenali. Dan mungkin sebab itu, apabila seorang lelaki akhirnya muncul selepas 3 bulan, dikatakan semakin rapat dengannya, internet mula memberikan perhatian yang luar biasa terhadap perkara kecil yang sebelum ini tidak pernah dipersoalkan. Cara lelaki itu memandang beliau ketika berjalan. Cara beliau kelihatan sedikit gugup ketika kamera mula menghala ke arah mereka. Malah menurut beberapa sumber terdekat, hubungan itu sendiri tidak bermula dengan niat untuk diumumkan kepada sesiapa. Mereka dikatakan hanya banyak berbual selepas beberapa pertemuan tertutup bersama rakan-rakan industri, dan apa yang membuat ramai orang tertarik bukan kerana kisah cinta itu terlalu sempurna, tetapi kerana ia kelihatan sangat biasa, sangat dewasa, seperti dua individu yang sudah terlalu lama hidup dengan dunia masing-masing, sehingga perlahan-lahan lupa bagaimana rasanya memberi ruang kepada orang lain untuk hadir semula dalam hidup. Saya sendiri tidak tahu sejak bila saya mula takut dengan perhatian orang terhadap kehidupan pribadi saya. Mungkin kerana terlalu lama menjadi seseorang yang sentiasa dilihat kuat, sehingga apabila hati mula berubah sedikit sahaja, orang lain dapat melihatnya lebih cepat daripada diri saya sendiri. Dan itulah perkara yang paling aneh tentang usia ini. Bila muda dahulu, cinta terasa seperti sesuatu yang perlu dikejar. Tetapi selepas terlalu lama hidup sendirian, cinta mula terasa seperti sesuatu yang menakutkan. Kerana kebahagiaan kecil sekalipun boleh mengubah seluruh rutin yang sudah bertahun-tahun dibina. Dengan selesa, ramai yang percaya saya sudah terlalu biasa dengan kesunyian, dan mungkin mereka betul kerana ada malam-malam tertentu selepas selesai persembahan. Saya lebih memilih duduk lama di dalam kereta tanpa bercakap dengan sesiapa. Hanya mendengar bunyi hujan kecil di luar tingkap atau melihat lampu bandar bergerak perlahan. Bukan kerana sedih, tetapi kerana diam sudah menjadi tempat paling selamat. Sebab itu apabila ramai mula bertanya tentang lelaki tersebut selepas video itu tular, perkara pertama yang saya rasa bukan gembira, tetapi takut. Takut kalau perhatian orang ramai akan merosakkan sesuatu yang masih terlalu baru, terlalu rapuh. Menurut beberapa pemerhati hiburan, perubahan paling ketara sebenarnya bukan pada penampilan saya, tetapi pada cara saya mula ketawa semula ketika ditemu bual. Perkara kecil yang mungkin tidak disedari ramai. Namun, cukup untuk membuat peminat lama mula berkata bahawa ada sesuatu sedang berubah dalam hidup saya, dan mungkin buat pertama kali selepas sekian lama, perubahan itu bukan datang daripada kerjaya, bukan daripada pentas, tetapi daripada keberanian untuk membiarkan seseorang berdiri di sebelah saya tanpa rasa perlu menyembunyikan semuanya lagi.
Menurut beberapa orang yang pernah bekerja rapat dengan saya, perkara paling sunyi sebenarnya bukan ketika seseorang itu ditinggalkan, tetapi ketika dia mula terbiasa hidup tanpa menunggu sesiapa lagi. Dan saya rasa itulah yang berlaku perlahan-lahan dalam hidup saya selama bertahun-tahun tanpa saya sedar. Selepas selesai rakaman atau persembahan, saya sudah terlalu biasa berjalan sendiri, menuju parkir bawah tanah, membuka pintu kereta sendiri, memandu pulang sambil radio dipasang perlahan. Sekadar memenuhi ruang sunyi dalam perjalanan malam. Kadang-kadang, jalan raya Kuala Lumpur masih sibuk, walaupun hampir tengah malam. Lampu-lampu bandar bergerak pantas di luar tingkap. Tetapi, di dalam kereta itu, semuanya terasa terlalu diam. Dan lama-kelamaan, diam itu menjadi rutin yang selesa. Saya juga sudah terbiasa pulang ke rumah tanpa sesiapa bertanya bagaimana hari saya berjalan. Terbiasa makan lewat malam seorang diri sambil membaca skrip lama atau melihat semula video persembahan yang tidak pernah sempat saya tonton. Ada malam tertentu saya hanya duduk di meja dapur dengan secawan teh yang semakin sejuk. Telefon berbunyi beberapa kali. Tetapi saya memilih untuk membiarkannya senyap. Kerana kadang-kadang, apabila terlalu lama hidup sendiri, seseorang mula penat untuk menjelaskan perasaan kepada orang lain. Ramai peminat mungkin melihat kehidupan seorang artis sebagai sesuatu yang sentiasa meriah, sentiasa dikelilingi manusia, tetapi menurut beberapa sumber terdekat, selepas kamera ditutup, hidup saya sebenarnya sangat teratur dan sunyi. Saya dikatakan jarang menghadiri majlis tanpa urusan kerja, jarang berkongsi tentang hal peribadi. Malah apabila wartawan mula bertanya soalan berkaitan hubungan atau cinta, saya hanya akan tersenyum kecil sebelum menukar topik dengan cara yang paling lembut, bukan kerana marah, tetapi kerana saya sendiri sudah terlalu lama menyimpan bahagian itu jauh daripada perhatian sesiapa. Dan ada sesuatu yang pelik berlaku apabila seseorang terlalu lama bersendirian, dia mula percaya bahawa hidupnya memang sepatutnya begitu. Saya mula selesa membuat semua keputusan sendiri, memilih pakaian sendiri sebelum acara, duduk sendirian di bilik solekan sambil mendengar muzik perlahan. Malah selepas konsert tamat dan orang ramai pulang dengan keluarga masing-masing, saya masih mampu berjalan tenang menuju kereta tanpa rasa perlu ditemani, seolah-olah hati saya sudah belajar bahawa tidak semua orang akan tinggal lama. Sebab itu, apabila lelaki tersebut mula hadir perlahan-lahan dalam rutin hidup saya, perkara yang paling sukar sebenarnya bukan menerima dia, tetapi menerima hakikat bahawa saya mungkin perlu membiasakan diri untuk tidak lagi hidup sepenuhnya sendirian. Dan itu jauh lebih menakutkan daripada jatuh cinta, kerana cinta pada usia muda terasa seperti harapan. Tetapi cinta selepas bertahun-tahun hidup sendiri terasa seperti perubahan besar yang boleh mengganggu seluruh ketenangan yang sudah lama dibina. Saya masih ingat satu malam selepas selesai sebuah acara kecil, beliau dikatakan hanya berjalan beberapa langkah di belakang saya tanpa banyak bercakap. Tidak cuba menarik perhatian kamera, tidak cuba kelihatan sempurna. Tetapi ketika saya hampir membuka pintu kereta sendiri seperti biasa, beliau perlahan-lahan menghulurkan tangan terlebih dahulu dan entah kenapa, momen kecil itu membuat saya terdiam beberapa saat, bukan kerana tindakan itu terlalu romantik, tetapi kerana saya tiba-tiba sedar sudah. Terlalu lama, tiada sesiapa melakukan perkara kecil seperti itu untuk saya, dan mungkin sebab itu ramai penonton mula merasa perubahan tersebut sangat nyata. Kerana apa yang berubah bukan imej seorang selebriti, tetapi tabiat seorang wanita yang selama ini terlalu biasa menanggung semuanya sendirian. Ramai orang terlalu fokus pada satu perkara. Mereka baru mengenali satu sama lain selama 3 bulan. Seolah-olah tempoh itu ialah bahagian paling penting dalam cerita ini.
Sedangkan bagi saya, masa bukan perkara yang paling sukar. Yang paling sukar sebenarnya ialah keberanian untuk berhenti menyembunyikan rasa bahagia selepas terlalu lama hidup dalam keadaan berjaga-jaga dengan dunia luar. Kerana menurut beberapa sumber yang rapat dengan industri hiburan, saya bukan seseorang yang mudah membawa hal pribadi keluar kepada umum. Terlalu banyak tahun telah mengajar saya bahawa setiap senyuman boleh ditafsirkan berbeza. Setiap gambar boleh menjadi tajuk berita. Dan setiap hubungan yang cuba dibina secara tenang, akhirnya tetap akan dipandang melalui mata orang ramai. Sebab itu, selama bertahun-tahun, saya lebih memilih untuk menjaga jarak. Bukan kerana tidak percaya pada cinta, tetapi kerana saya sudah terlalu faham bagaimana perhatian boleh mengubah sesuatu yang pada awalnya sangat sederhana menjadi terlalu berat untuk dipikul. Ada orang menyangka usia membuat seseorang semakin tidak peduli terhadap pandangan orang lain. Tetapi sebenarnya, semakin matang usia seseorang, semakin dia takut melibatkan terlalu ramai hati dalam keputusan pribadinya, terutama apabila keluarga, anak-anak, dan nama yang dibina puluhan tahun turut membawa beban yang sama. Saya pernah bertanya kepada diri sendiri berkali-kali, adakah saya benar-benar bersedia untuk membiarkan orang lain melihat sisi hidup saya yang selama ini saya lindungi begitu lama? Kerana apabila seseorang dikenali terlalu lama sebagai wanita yang tenang dan berdikari, masyarakat mula terbiasa melihat dirinya sendirian, sehingga saat dia memilih untuk membuka hati semula, ramai akan mula bertanya soalan yang tidak pernah ditanya kepada orang lain. Mengapa sekarang? Kenapa perlu umumkan? Malah ada juga yang menurut pemerhati media sosial mula memberi komen bahawa cinta pada usia seperti ini sepatutnya tidak perlu ditunjukkan lagi. Dan mungkin itulah perkara yang paling memenatkan. Bukan memulakan hubungan baru, tetapi rasa seperti perlu memberi penjelasan kepada dunia bahawa seseorang masih layak merasa ditemani, walaupun usia sudah tidak muda. Ada malam tertentu saya membaca komen-komen itu perlahan sebelum menutup telefon tanpa menjawab apa-apa. Bukan kerana terluka, tetapi kerana saya faham sebahagian orang hanya melihat seorang selebriti. Mereka tidak melihat seorang wanita yang juga pernah takut pulang ke rumah yang terlalu sunyi, takut membiasakan diri dengan seseorang, kemudian kehilangan semula ketenangan yang sudah lama dibina. Dan mungkin sebab itu saya mengambil masa sebelum akhirnya tampil lebih terbuka. Bukan kerana mahu mencipta perhatian, tetapi kerana saya sudah terlalu penat hidup dalam keadaan sentiasa menyembunyikan apa yang sebenarnya membuat hati saya tenang. Kerana ada sesuatu yang orang jarang faham tentang cinta pada usia pertengahan. Ia bukan lagi tentang bunga besar, makan malam mewah, atau kata-kata dramatik. Kadang-kadang ia cuma tentang seseorang yang bertanya sama ada kita sudah makan sebelum tidur. Seseorang yang berjalan perlahan menunggu kita tanpa tergesa-gesa. Seseorang yang membuat rumah terasa kurang sunyi walaupun tanpa banyak bicara. Dan mungkin itulah sebab sebenar saya akhirnya tidak lagi cuba menafikan apa yang sedang berlaku. Kerana ada manusia yang tidak takut untuk memulakan hidup semula. Mereka cuma takut perlu menjelaskan kepada seluruh dunia mengapa selepas bertahun-tahun bertahan sendirian. Mereka akhirnya mahu merasa bahagia sekali lagi. Perkara yang akhirnya membuat ramai orang percaya hubungan itu benar-benar wujud sebenarnya bukan gambar rasmi, bukan kenyataan media, malah bukan juga kemunculan mereka bersama di khalayak ramai, tetapi satu detik kecil yang hampir tidak disedari sesiapa. Sebuah acara tertutup yang pada awalnya berjalan seperti biasa, lampu pentas terang, muzik dimainkan perlahan, tetamu sibuk berbual sambil kamera media bergerak dari satu sudut ke sudut lain. Saya juga seperti selalu tersenyum, melayan, peminat, bercakap dengan pihak penganjur. Semuanya kelihatan normal,
sehingga acara hampir tamat. Dan menurut beberapa individu yang berada di situ malam itu, saat lampu utama mula dipadamkan satu persatu, ramai tetamu mula bergerak keluar tanpa terlalu memperhatikan keadaan sekeliling. Tetapi ketika saya sedang berjalan menuju ke belakang dewan, saya dikatakan tiba-tiba menoleh ke belakang dengan sangat cepat, bukan kerana dipanggil wartawan, bukan kerana kamera, tetapi hanya untuk memastikan. Lelaki itu masih berjalan di belakang saya, hanya beberapa saat, terlalu kecil untuk dianggap penting. Namun, entah kenapa, momen itu menjadi perkara yang paling banyak diperkatakan selepas video pendek acara tersebut tersebar di internet. Kerana selama ini, orang ramai terlalu terbiasa melihat saya berjalan sendirian tanpa pernah menunggu sesiapa. Dan buat pertama kali, ramai mula melihat sesuatu yang berbeza, bukan hubungan yang dramatik, tetapi refleks seorang wanita yang tanpa sedar sudah mula memikirkan kehadiran orang lain di sisinya. Saya sendiri tidak tahu kenapa saya berpaling malam itu. Mungkin kerana terlalu lama hidup sendiri membuat seseorang lupa bagaimana rasanya mahu memastikan seseorang masih ada bersama kita. Dan mungkin sebab itu momen tersebut terasa sangat nyata bagi ramai penonton. Kerana ia tidak kelihatan dirancang, tidak kelihatan seperti cuba menarik perhatian. Malah menurut beberapa komen netizen, perkara paling menyentuh bukanlah lelaki itu, tetapi cara. Wajah saya berubah beberapa saat selepas melihat beliau masih berada di situ. Senyuman kecil yang muncul sebelum saya kembali berjalan ke depan, senyuman yang sangat sederhana, tetapi cukup untuk membuat ramai peminat lama berkata, mereka sudah lama tidak melihat ketenangan seperti itu pada diri saya. Dan sejak malam itu, internet mula memberi perhatian pada perkara-perkara kecil lain yang sebelum ini tidak pernah dipedulikan. Cara saya kelihatan lebih tenang ketika ditemu bual, cara saya tidak lagi terlalu cepat mengelak apabila ditanya tentang kehidupan pribadi. Malah ada yang mula menyedari saya lebih banyak ketawa ketika berada di acara umum. Bukan ketawa besar untuk kamera, tetapi ketawa perlahan, seperti seseorang yang akhirnya tidak lagi terlalu penat memikul semuanya seorang diri. Menurut beberapa pemerhati hiburan, itulah sebab kisah ini menjadi begitu dekat di hati ramai orang dewasa, kerana ia tidak kelihatan seperti cinta yang cuba membuktikan sesuatu kepada dunia. Sebaliknya ia kelihatan seperti dua manusia yang perlahan-lahan belajar bahawa ditemani sebenarnya tidak semestinya melemahkan seseorang. Ada satu lagi momen kecil yang mula tersebar beberapa hari selepas itu. Ketika saya hampir tersalah langkah menuruni anak tangga kecil di luar sebuah hotel, lelaki tersebut dikatakan hanya menyentuh perlahan bahagian siku saya untuk membantu menstabilkan langkah. Tidak memegang lama, tidak kelihatan romantik secara berlebihan. Malah saya sendiri terus berjalan seperti biasa selepas itu. Tetapi ramai yang menonton video tersebut berulang kali kerana mereka merasakan sesuatu yang sukar dijelaskan. Mungkin kerana sentuhan itu terlalu tenang, terlalu berhati-hati. Seperti seseorang yang tahu wanita di hadapannya sudah terlalu lama terbiasa menjaga dirinya sendiri dan tidak mahu hadir secara terlalu mendadak dalam hidupnya. Saya rasa ramai orang tidak benar-benar faham betapa penatnya menjadi seorang wanita terkenal yang cuba membuka hati semula pada usia seperti ini. Kerana cinta itu sendiri mungkin tidak terlalu rumit. Yang rumit ialah pandangan orang terhadap wanita yang memilih untuk tidak terus hidup sendirian. Sejak video dan gambar-gambar kecil itu mula tersebar, media sosial mula dipenuhi pelbagai reaksi. Ada yang gembira, ada yang mendoakan,
Tetapi menurut beberapa pemerhati internet, sebahagian komen lain mula membawa nada yang sangat berbeza. Tak penat lagi ke bercinta? Bukankah lebih tenang hidup sendiri sekarang? Kenapa masih mahu mencari pasangan pada usia begini? Dan perkara yang paling aneh, soalan seperti itu hampir tidak pernah muncul apabila lelaki terkenal ditemui bersama pasangan baru. Ramai mula sedar bahawa apabila seorang lelaki terkenal menemui cinta pada usia pertengahan, orang ramai selalunya menganggap itu sebagai permulaan baru yang indah. Tetapi apabila seorang wanita melakukan perkara yang sama, dia sering dipaksa untuk menjelaskan mengapa dia masih mahu dicintai. Seolah-olah usia tertentu membuat seorang wanita perlu berhenti berharap kepada hubungan, dan saya tidak pasti sejak bila masyarakat mula menganggap ketenangan hanya boleh wujud jika seorang wanita belajar menerima kesunyian sepenuhnya. Sedangkan hakikatnya, manusia tetap manusia, tidak kira berapa umur mereka. Ada malam-malam tertentu apabila saya membaca komen-komen itu perlahan-lahan, sebelum mematikan telefon dan meletakkannya di atas meja tanpa berkata apa-apa. Bukan kerana terlalu terluka, tetapi kerana saya mula sedar bahawa ramai orang sebenarnya tidak benar-benar mengenali kehidupan yang mereka komentari. Mereka hanya melihat beberapa gambar pendek di internet, lalu membina pelbagai andaian tentang hati seseorang. Sedangkan menurut beberapa sumber yang rapat dengan saya, apa yang saya lalui selama bertahun-tahun jauh lebih sunyi daripada apa yang pernah dipaparkan kepada umum. Dan mungkin sebab itu saya menjadi sangat berhati-hati apabila hubungan ini mula mendapat perhatian. Kerana saya tidak mahu kebahagiaan kecil yang baru tumbuh ini berubah menjadi bahan perdebatan orang ramai setiap hari. Ada perkara yang orang tidak nampak tentang wanita pada usia pertengahan. Kami bukan takut jatuh cinta, kami takut kehilangan ketenangan yang sudah terlalu lama dibina sendiri. Takut dunia luar menjadikan sesuatu yang sederhana terasa terlalu berat. Takut anak-anak membaca komen yang tidak sepatutnya. Takut orang mula melihat kebahagiaan kami sebagai sesuatu yang memalukan hanya kerana usia sudah berubah. Dan menurut beberapa wanita yang pernah melalui situasi sama, tekanan paling besar bukan datang daripada hubungan itu sendiri, tetapi daripada rasa seperti perlu sentiasa menjaga imej agar tidak dianggap terlalu emosional, terlalu berharap, atau terlalu tua untuk memulakan semula. Sedangkan lelaki jarang sekali dibebani dengan pertanyaan seperti itu. Saya masih ingat satu sesi temu bual kecil apabila seseorang secara berseloroh bertanya sama ada saya tidak lebih bahagia hidup sendiri. Saya hanya tersenyum kecil ketika itu, tetapi dalam hati saya tertanya sendiri, kenapa seorang wanita yang memilih untuk membuka ruang kepada seseorang dianggap seperti sedang mengganggu ketenangan hidupnya sendiri, sedangkan mungkin buat pertama kali selepas bertahun-tahun, dia sebenarnya sedang belajar bahawa bahagia tidak semestinya bermaksud kehilangan kebebasan. Dan mungkin sebab itu ramai penonton wanita yang lebih berusia mula merasa dekat dengan kisah ini, kerana mereka tahu bagaimana rasanya berpura-pura tidak memerlukan sesiapa hanya kerana dunia lebih mudah menerima wanita yang kelihatan kuat daripada wanita yang jujur mengakui bahawa hati mereka juga kadang-kadang mahu ditemani. Dan mungkin sebab paling besar hubungan ini mula diterima perlahan-lahan oleh ramai peminat, ialah kerana lelaki tersebut tidak pernah kelihatan cuba mengambil ruang yang bukan miliknya. Menurut beberapa sumber yang dikatakan rapat dengan mereka, beliau bukan jenis lelaki yang suka berdiri di tengah perhatian. Bukan juga seseorang yang cuba muncul di setiap acara atau memanfaatkan populariti orang lain untuk dikenali. Malah ramai yang mula menyedari bahawa dalam kebanyakan video yang tersebar,
Beliau selalunya berada sedikit di belakang. Membiarkan saya bercakap. Membiarkan kamera tertumpu kepada saya. Seolah-olah beliau faham bahawa hidup saya sudah terlalu lama berada di bawah lampu sorotan. Dan perkara terakhir yang saya perlukan ialah seseorang yang mahu bersaing dengan semua itu. Saya rasa pada usia seperti ini, apa yang membuat seorang wanita rasa tenang bukan lagi kata-kata besar, bukan janji yang kedengaran terlalu sempurna, tetapi kehadiran yang tidak memenatkan seseorang, yang tahu bila perlu bercakap dan bila perlu diam. Seseorang yang tidak tergesa-gesa mahu menjadi pusat dunia kita. Menurut beberapa individu yang pernah melihat mereka bersama secara dekat, lelaki itu dikatakan lebih banyak mendengar daripada bercakap. Kadang-kadang hanya berjalan perlahan di sebelah, tanpa banyak bertanya. Dan mungkin perkara seperti itu kedengaran terlalu kecil bagi sesetengah orang, tetapi bagi seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam dunia bising, ketenangan kecil seperti itu boleh terasa sangat mahal. Saya sendiri sudah terlalu biasa dikelilingi orang yang mahu sesuatu, perhatian, peluang, hubungan, tetapi ada perbezaan besar apabila seseorang hadir tanpa cuba mengubah hidup kita menjadi sesuatu yang lain. Beliau tidak pernah memaksa saya untuk menjadi lebih muda, lebih romantik, atau lebih terbuka daripada apa yang saya selesa. Dan menurut beberapa sumber terdekat, itulah perkara yang perlahan-lahan membuat saya mula berhenti menjaga jarak seperti sebelum ini, kerana rasa selamat kadang-kadang lahir bukan daripada cinta yang terlalu besar, tetapi daripada seseorang yang tidak membuat kita penat menjadi diri sendiri. Ada satu malam selepas sebuah acara muzik yang berjalan agak panjang, saya dikatakan kelihatan sangat letih ketika keluar dari dewan belakang pentas. Kasut tumit tinggi masih di tangan, solekan juga sudah hampir pudar. Kebanyakan orang di situ sibuk dengan telefon dan kamera masing-masing, tetapi lelaki itu hanya berdiri, berhampiran pintu sambil memegang secawan minuman panas yang dibeli tanpa banyak bercakap. Tiada aksi dramatik, tiada pelukan besar. Malah menurut seorang kru yang berada di situ, mereka hanya berbual beberapa minit sebelum berjalan perlahan menuju kereta. Tetapi entah kenapa, momen kecil itu mula membuat ramai orang faham bahawa hubungan ini tidak dibina atas sesuatu yang terlalu glamour, sebaliknya atas rasa tenang yang muncul ketika seseorang hadir tepat pada waktu hidup kita paling penat. Dan mungkin sebab itu saya akhirnya berhenti cuba menyembunyikan semuanya terlalu kuat, kerana buat pertama kali selepas sekian lama, saya tidak merasa seperti perlu menjaga seluruh dunia seorang diri. Dan perkara yang paling menarik, lelaki itu tidak pernah cuba menjadi penyelamat dalam hidup saya. Beliau tidak datang untuk memperbaiki masa lalu saya. Tidak datang membawa janji bahawa semuanya akan berubah menjadi sempurna. Beliau cuma hadir dengan cara yang sangat sederhana, cukup sederhana, sehingga saya sendiri hampir tidak sedar sejak bila kehadiran itu mula terasa penting. Dan mungkin dalam dunia yang terlalu bising dengan kisah cinta dramatik, perkara paling menenangkan sebenarnya ialah seseorang yang tidak cuba menjadi luar biasa, tetapi tetap memilih untuk tinggal. Dan mungkin sebab cerita ini terasa sangat berbeza daripada kisah-kisah lain di internet, ialah kerana tiada siapa benar-benar melihat air mata, tiada drama besar, tiada kenyataan emosional yang sengaja dibuat untuk perhatian umum. Semuanya bergerak perlahan, terlalu perlahan, sehingga ramai orang hanya mula memahami perubahan itu selepas melihat banyak detik kecil yang tidak dirancang. Ada malam tertentu selepas sebuah persembahan. Menurut beberapa individu yang berada di lokasi, saya dikatakan duduk agak lama di dalam kereta sebelum keluar menuju pintu belakang dewan.
Enjin kereta sudah dimatikan, lampu di kawasan parkir juga semakin kosong, tetapi saya masih belum bergerak keluar. Walaupun pembantu sudah membuka pintu beberapa kali, tiada siapa tahu apa yang saya fikirkan ketika itu. Mungkin penat, mungkin takut, atau mungkin sekadar cuba membiasakan diri dengan hakikat bahawa hidup saya sedang berubah sedikit demi sedikit, kerana kadang-kadang perubahan paling besar tidak datang dengan bunyi yang kuat. Ia datang dalam diam, perlahan-lahan, sehingga seseorang hanya sedar apabila dirinya sudah tidak sama seperti dahulu. Saya juga mula membaca lebih banyak komen daripada biasa sejak hubungan itu mula mendapat perhatian. Bukan untuk mencari pujian, tetapi mungkin kerana saya mahu tahu bagaimana dunia melihat seorang wanita yang akhirnya berhenti menyembunyikan kebahagiaan kecilnya. Ada komen yang membuat saya tersenyum kecil. Ada yang membuat saya terdiam lama sebelum menutup telefon, dan menurut beberapa pemerhati media sosial, perkara yang paling menyentuh ramai penonton sebenarnya bukan pengakuan hubungan itu sendiri, tetapi cara saya memilih untuk tidak lagi melarikan diri daripada kamera seperti dahulu. Kerana sebelum ini, setiap kali muncul isu berkaitan kehidupan pribadi, saya sering menundukkan wajah, berjalan cepat, atau mengelak daripada memberi ruang kepada wartawan. Tetapi kali ini berbeza. Dalam beberapa rakaman pendek yang tersebar, ramai mula perasan bahawa saya tidak lagi terlalu tergesa-gesa menghindari lensa kamera. Saya masih tenang, masih berhati-hati, tetapi ada sesuatu pada wajah saya yang kelihatan lebih ringan, lebih terbuka, walaupun mata saya kadang-kadang kelihatan sedikit merah akibat terlalu letih. Ada satu rakaman pendek yang menjadi perbualan ramai. Ketika saya berdiri di luar sebuah hotel selepas menghadiri acara kecil, kamera mula menghala ke arah saya dari jauh. Dan buat beberapa saat, saya hanya berdiri diam, sambil memandang ke bawah sebelum mengangkat kepala, perlahan-lahan dan tersenyum kecil ke arah kamera itu. Bukan senyuman besar seorang selebriti yang sedang cuba mencipta imej sempurna, tetapi senyuman seseorang yang akhirnya terlalu penat untuk terus berpura-pura bahawa dirinya tidak merasa apa-apa. Dan mungkin itulah momen sebenar yang membuat ramai orang mula benar-benar memahami cerita ini. Kerana selepas terlalu lama, dikenali sebagai wanita yang sentiasa kuat, sentiasa terkawal. Akhirnya, orang ramai melihat sisi lain yang jauh lebih manusia. Sisi seorang wanita yang sebenarnya masih takut dinilai, masih takut diperhatikan, tetapi perlahan-lahan sedang belajar menerima bahawa kebahagiaan tidak semestinya perlu disorok sepanjang masa. Menurut beberapa sumber terdekat, saya sendiri tidak pernah bercadang untuk menjadikan hubungan ini sesuatu yang besar. Malah pada awalnya saya dikatakan hanya mahu menjalani semuanya secara perlahan tanpa terlalu banyak perhatian. Tetapi internet mempunyai cara tersendiri untuk menangkap perkara yang cuba kita sembunyikan, terutama apabila perubahan itu hadir melalui mata seseorang, melalui cara seseorang tersenyum, atau melalui keheningan yang terlalu jujur untuk dilakonkan, dan mungkin selepas begitu banyak tahun hidup dengan hati yang sentiasa berjaga-jaga. Perkara paling sukar sebenarnya bukan jatuh cinta kepada seseorang, tetapi keberanian untuk membiarkan seluruh dunia melihat bahawa kita akhirnya sedang bahagia semula. Malam di Kuala Lumpur terus bergerak seperti biasa. Lampu papan iklan masih menyala terang di sepanjang jalan Bukit Bintang. Bunyi tren terakhir masih melintas perlahan di tengah kota. Orang ramai terus keluar masuk restoran. Pekerja-pekerja malam mula menyusun kerusi sebelum kedai ditutup. Dan di sebuah kedai bunga kecil berhampiran simpang jalan yang sibuk, seorang gadis muda berdiri sendirian sambil membuka satu persatu reben yang masih terikat pada jambangan bunga
yang tidak sempat terjual. Hari itu, tangannya bergerak perlahan. Sesekali dia memandang keluar kedai, melihat orang ramai lalu lalang tanpa henti. Beberapa pasangan berhenti sebentar, mengambil gambar di bawah cahaya neon, sebelum ketawa kecil, lalu berjalan pergi. Seorang lelaki tua membawa beg plastik pulang sendirian melintas di tepi jalan. Dua sahabat muda berbual, sambil tergesa-gesa mengejar teksi. Dan kota itu terus bergerak, tanpa pernah benar-benar berhenti untuk sesiapa. Mungkin hidup memang begitu. Dunia tidak pernah melambatkan langkah hanya kerana ada seseorang yang sedang belajar membuka semula pintu hatinya. Menurut beberapa pemerhati hiburan, itulah sebab kisah ini terasa begitu dekat dengan ramai orang dewasa, kerana ia bukan tentang cinta yang terlalu besar untuk dipercayai, bukan tentang janji sempurna seperti dalam filem, tetapi tentang keberanian kecil yang datang sangat perlahan selepas terlalu lama hidup dalam diam. Saya sendiri tidak tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Mungkin semuanya akan kekal sederhana seperti sekarang. Mungkin perhatian orang ramai akan semakin hilang sedikit demi sedikit. Atau mungkin suatu hari nanti saya akan kembali memilih kehidupan yang lebih tenang tanpa terlalu banyak dilihat. Tetapi buat masa ini, saya rasa saya sudah tidak terlalu takut. Apabila orang mula menyedari bahawa saya sedang cuba memberi ruang kepada seseorang dalam hidup saya, kerana selepas bertahun-tahun membiasakan diri menjadi kuat seorang diri, saya akhirnya faham bahawa ketenangan tidak semestinya datang daripada kesunyian. Kadang-kadang ia hadir melalui seseorang yang duduk diam di sebelah kita tanpa meminta apa-apa. Dan mungkin sebab itu, dalam beberapa video pendek terakhir yang tersebar, ramai mula menyedari satu perkara kecil yang sukar dijelaskan. Cara saya tidak lagi berjalan terlalu cepat menuju kereta selepas acara tamat. Cara saya sesekali berhenti beberapa saat sebelum melangkah, seolah-olah buat pertama kali selepas sekian lama. Saya tidak lagi merasa perlu meninggalkan semuanya sendirian. Di sebuah gerai kecil berhampiran jalan alor, seorang peniaga sedang menutup payung-payung meja plastik, sambil radio lama di sudut gerai memainkan lagu perlahan yang hampir tenggelam oleh bunyi kenderaan di luar. Beberapa pelancong masih berjalan sambil ketawa. Seorang kanak-kanak menarik tangan ibunya untuk membeli belon bercahaya. Lampu isyarat terus bertukar warna. Orang datang dan pergi tanpa mengetahui siapa yang sedang cuba memulakan semula hidup mereka malam itu. Dan di suatu sudut lain dalam kota yang masih sibuk bergerak itu, mungkin ada seorang wanita yang selama ini terlalu terbiasa dengan sunyi. Akhirnya sedang belajar bahawa membuka hati semula tidak semestinya membuat seseorang kehilangan dirinya. Mungkin buat pertama kali selepas sekian lama, Ziana Zain tidak lagi berjalan sepenuhnya sendirian.